guess I'm just a play date to you. I really like your body. I really wanna get naughty. I think you're such a hottie. Slow dancing in the party. Oh yes, bring me the money. Coco flight to Miami. Maybe take me out the country. Wanita gigih bernama Nurjannah Anwar, 38 tahun, sanggup membuat pelbagai pekerjaan sambilan untuk menambah pendapatan sampingan. Lebih mesra disapa Ijan, ibu tunggal berasal dari Melaka ini berkorban masa demi minat dan untuk kelangsungan hidup menyara anak serta kedua orang tuanya. Bermula dengan hanya membuat beberapa kerja sahaja, namun akibat pandemik dan masalah yang dihadapi, Ijan terpaksa menambah lagi sumber pendapatan sehingga membuat 7 kerja dalam sebulan. Untuk pertama, kerja hakiki. Kedua, as a model. Ketiga, as a party planner. Keempat, sebagai pengurus pasukan untuk Boys Partner Tigers. Dan kelima, as a coach trainer untuk catwalk. Selain itu, lagi dua, as a marketing untuk spa. Marketing spa dan marketing untuk klinik. Dan saya juga adalah seorang ibu. Untuk 7 pekerjaan tu, even dia bukan dalam satu masa, tapi dalam sebulan tu dia akan ada program yang tak ada stop. So terpaksa curi masa dalam satu masa tu, rehat dalam tempoh yang yang sebolehnya lah maksudnya. Walaupun sudah mempunyai kerja tetap, terlibat dalam bidang peragaan adalah minatnya sejak kecil lagi. Pernah dinobatkan juara Ratu Kebaya Melaka 2016, model berketinggian 167 cm ini turut melatih anak-anak muda sebagai persiapan mereka untuk menjadi model. Saya bermula dengan bidang modeling selepas kerja hakiki. Bidang modeling ni sebenarnya saya dalam minat, cuma tak pernah tahu macam mana untuk saya ceburkan diri dalam bidang ni lah. So pada tahun 2015 saya di-invite untuk join casting. Bermula dari situ, so saya punya kerjaya as a model. Saya ke KL untuk masuk pertandingan, cuba untuk casting, fashion show, dan rezeki dari situlah dapat. Di sebalik aksi lincahnya di pentas peragaan, Ijan pernah menghadapi saat-saat duka tatkala berpisah dengan suami. Sejak itulah, ibu tunggal ini kembali bangkit, meneruskan hidup dan mencari jalan menggapai cita-citanya serta membesarkan syarikat perancang majlis yang baru sahaja dimulakan sejak setahun lalu. Sebelum ni memang ada. Sebelum ni memang saya sentiasa dalam tempoh 6 bulan tu memang saya pun sendiri tak tahu yang kenapa saya menangis, kenapa saya sentiasa fikir buruk. Selepas beberapa tempoh tu, saya sendiri bila kita dah tahu keadaan tu, kita manage. Kita manage sebelum dia jadi worse to worse. Dalam tempoh pandemik ni pun ayah pun kebetulan dia sakit. So bila ayah saya sakit, dia dah tak boleh bekerja. So saya dan adik-beradik yang lain, so of course lah memang kita orang yang kena bantu ayah. So memang kena berbelanja lah untuk dia. Jadi benda tu pun adalah fokus jugalah untuk saya bangkit, untuk saya tak fikir tentang masalah sendiri. Selain tu, bila setiap kali terfikir saya ada masalah, setiap kali terfikir saya diduga, setiap kali terfikir yang kenapa Allah duga saya macam ni, saya akan fikir orang lain lebih teruk lagi, orang lain lagi banyak masalah dia, orang lain lebih teruk dia punya keadaan, kenapa dia orang tak pernah tunjuk. So saya berkenalan dengan orang-orang macam tu, saya bertanya masalah tentang diri mereka lah. Contoh, saya lebih suka dekat dengan orang untuk dia orang luah cerita pada saya. So bila saya tahulah, oh cerita dia lebih teruk daripada saya, keadaan dia lebih teruk daripada saya. Walaupun tak teruk, saya anggap macam tu. Supaya benda tu jadi kekuatan untuk saya, supaya saya mampu untuk sentiasa kuat untuk orang lain. Membesarkan anak seorang diri adalah tugas yang berat bagi seorang ibu. Putera tunggalnya, Danish Zulkarnain Rosmaini yang kini berusia 13 tahun, sering dibawa bersamanya untuk membantu mengurus kerja-kerja sambilan selain memberi pendedahan berguna kepadanya. Okey, pada awalnya memang agak mencabarlah. Agak mencabar sebab anak dia tak biasa. So, dia anggap kita sentiasa lebihkan masa luar daripada masa dengan dia. So, lama-lama bila kita sendiri pun memang pun tak pandai nak manage benda tu kan. Bila dah jadi akan ada masalah. So, bila masalah tu saya dengan anak akan duduk discuss.
So bila kita bagi sesuatu kat dia, contoh kita hadiahkan something, so kita akan beritahu dia lah, mama kerja keras, ini yang awak dapat. So awak jangan rasa mama abaikan awak jangan rasa yang mama tak buat untuk awak. Dalam masa sama, bila kita nak dia faham lagi, so setiap kali ada job deko, saya akan bawa dia sekali untuk dia tengok keadaan tu sendiri. Kalau setiap kali, dan kadang-kadang bila ada job photoshoot di Melaka, saya akan bawa dia sekali untuk dia rasa keadaan tu. Dia tahu penat dia macam mana, dia akan faham lah kat situ. Minat dalam sukan bola sepak turut mempengaruhi Ijan untuk menguruskan pasukan bola sepak wanita di Melaka. Pasukan yang baru ditubuhkan ini memerlukan dana yang besar bagi melatih dan membangunkannya. Kesungguhan Ijan dalam menjayakan pasukan ini demi pemain-pemain muda di bawah tanggungjawabnya mendorong dia bekerja lebih keras dan terpaksa membahagikan masanya dengan baik. Kepada ibu tunggal di luar sana, apa yang Ijan nak, kita sebagai ibu tunggal jangan pernah tunjuk yang kita adalah kita ni dipandang hina ke apa, jangan. Ibu tunggal tu adalah sesuatu yang istimewa. Sebab takkan ada orang lain yang mampu buat macam mana kita buat, sebab kita seorang diri. Bila kita seorang diri, kita tak ada kawan untuk meluar. Walaupun kita tak ada kawan, walaupun kita ada atau tidak ada kawan untuk meluar, kita tetap berjalan seorang. Once bila kita berjalan seorang, bermaksud kita kena kuat. Bila kita kena kuat untuk sesuatu, bermaksud kita tak boleh kalah. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jangan jadikan dugaan hidup yang dilalui sebagai alasan untuk tidak mampu ke hadapan. Setiap usaha yang dilakukan pasti ada hasilnya. Golongan wanita tidak harus patah semangat walau apapun cabarannya. Bangkitlah untuk mencapai impian dan hidup kita akan berubah apabila kita sendiri mahu berubah.